Oh, mari dah kopi. Oh, panas ke sejuk ni? Oh, panas lagi. Bismillah. Oh, comel. Sekut-sekut tak ada? Tak apa. Lepas mayat. Bismillah. Lapar, baru sapa-sapa benar ni. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim taslim. Oh, hari sungguh seku. Tak dia nak makan. Ngajar pula orang tak. Baik, kita sambung kuliah kita yang telah kita tinggalkan minggu yang lalu. Sekejap nak buka nota dia. Kitab nota. Di mana kita dah hari tu bincang tentang faraidul wudu, perkara yang wajib dilakukan ketika berwudu. Mana nota ni? Ni dia. Baik, hari ni kita nak terus kepada sunnah wudu, sunanul wudu. Sebagaimana ada faraidul wudu, fardu wudu, ada di sana sunanul wudu, sunnah wudu. Dan bukan hanya semayang, apa-apa pensyariatan yang bersabit dengan hak ewak ibadah yang khusus seumpama ini, kebiasaannya ada apa yang disebut sebagai perkara-perkara yang fardu atau wajib, ataupun juga disebut sebagai rukun, samalah. Kita boleh kata arkanul wudu, boleh kata faraidul wudu, boleh kata wajibatul wudu. Walaupun ada setengah ulama tak setuju wajibatul wudu, sebab dia membezakan antara fardu dan wajib. Tapi saya kira majoriti usuliyin, ulama-ulama usul dan para fuqaha membenarkan wajib boleh dikatakan fardu dan boleh kita kata rukun juga, dalam sebahagian besar ibadah lah, tidak semua lah, sebahagian besar ibadah. Baik. Malam ni kita nak masuk sunanul wudu. Kalau fardu, benda yang tak boleh, tidak mesti dilakukan, di mana kalau kita tidak melakukannya, maka tak sahlah wudu kita. Dan bila tak sah wudu, Allah Ta'ala tak terima lah, kan? Wudu pakai hati ke, wudu pakai niat ke? Ada wudu pakai niat, kan? Ibadah ni kalau tak cara macam Nabi, Allah Ta'ala nak terima macam mana, kan? Mesti ikut exactly seumpama yang disyariatkan, yang diwahyukan, yang diajar kepada kita menerusi Rasulullah SAW. Sunanul wudu pertama, bismillah. Ini dalam mana-mana buku fiqh, dalam mana-mana aliran dan mazhab, mesti ada sebut tentang bismillah. Dan saya kira majoriti mensunahkan bismillah, walaupun adalah pendapat yang dinukilkan mewajibkan bismillah, sebahagian para salaf. Dan di sisi standard Hambali juga, terutama di kalangan ulama-ulama mereka yang mutaqaddimun, yang dulu-dulu lah, memang mewajibkan bismillah. Sebab Imam Ahmad ada dua riwayat, satu mewajibkan bismillah, satu tidak mewajibkan bismillah. Sebagaimana Imam Syafi'i pun ada dua, satu qaul qadim, satu qaul jadid. Imam Ahmad pun ada, kebiasaannya ada dua riwayat, at least dipanggil ar-riwayatan lil Imam Ahmad, dua riwayat bagi Imam Ahmad. Dia kata wajib lah, tapi tidak majoriti. Majoriti itu lebih rajih, kerana tidak ada dalil yang kuat menyatakan bismillah itu wajib. Yang ada hadis-hadis Nabi pun tidaklah begitu sahih sehingga sampai tahap disepakati. Adalah hadisnya, tapi kebesarannya tidak disepakati. Hatta hadis yang paling masyhur itulah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud dan selainnya daripada Abi Hurairah pun, walaupun majoriti ahli hadis kata sahih, tapi sebahagian kata hadis itu dhaif juga. La salata la macam mana hadis tu? La salata liman la wudu'a lahu wala wudu' liman lam yadhkur ismallahu alaihi. Hadisnya itu hadis yang amat masyhur,
dalam mana-mana buku fiqh mesti menukilkan hadis ini, di mana kata Nabi SAW. Hadis ini hadis Abi Dawud. Sebahagian ahli hadis mensahihkan, sebahagian tidak mensahihkan. Sebahagian kata dhaif lah. Tapi bila kita baca buku fiqh contemporary, banyak mensahihkan hadis ini. Dan tak silap saya, Albani pun juga mensahihkan hadis berkenaan, dan sebahagian ulama hadis yang lain lah. Nabi kata tidak ada semayang yang tidak ada wuduk padanya, tidak ada bersuci padanya. Bukan wuduk sajalah, mandi wajib. La salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada semayang, tidak ada wuduk baginya. Memanglah mesti bersuci. Ajma'u ala anna as-salah, macam mana kata Ibnu Muzir dalam buku Ijma'. Dia kata telah ijma' lah bahawasanya wajib bersuci bagi orang-orang yang liman yajidus sabila ilaiha, bagi orang yang boleh bersuci. Lainlah kalau tak boleh bersuci, tak? Yang disebut sebagai faqidut tahurain. Boleh jadi kalau tak ada air, kita boleh tayamum lah, menggantikan wuduk dan mandi wajib. Tayamum kan. Tapi kalau tak boleh tayamum, wuduk pun tak boleh, tayamum pun tak boleh. In some circumstances, mesti ada kes-kes berkenaan. Jadi macam mana nak buat? Tak payah dua-dua kan. Semayanglah sebagaimana biasa. Itu disebut sebagai faqidut tahuran. Orang yang tidak ada, orang yang tidak boleh berwuduk, tidak boleh bertayamum. Dua-dua tak boleh. Adalah sebab-sebab yang dia hadapi tu. Jadi dia semayang sekadar yang dia mampu, dan dia tak wajib qada lagi di sisi sebahagian besar ulama jugalah, ya. Nampak? Jadi mesti berwuduk. Wala wudu'a liman lam yazkur ismallahu alaihi. Dan tidak ada wuduk bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah padanya. Jadi di atas hadis itu ulama mensunnahkan. Kalau diikutkan zahir hadis ini macam wajib. La wudu'a liman lam yazkur ismallahu alaihi. Tidak ada wuduk bagi orang yang tidak membaca bismillah padanya. Macam tak sah lah. Tapi ahli-ahli usul, bila Nabi sebut la, mana tidak, dia ada dua. Satu la al-kamal, satu la as-sihah. Satu la tu menunjukkan hanya kesempurnaan saja, sunnah lah. La al-kamal, la lil kamal dipanggil. La ni maknanya tidak, ni makna penafian kepada kesempurnaan. La tu nafyun lil kamal. Satu lagi la lis-sihah. La ni menunjukkan tak sah. La juga kan. Nampak? Ada dua la lah. Macam Nabi kata, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada semayang bagi orang yang tidak membaca al-Fatihah. Hari Ubadah bin As-Samit yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, atau salah satu daripada kedua. Tak tu makna kesempurnaan ke, mana tidak sah. Jadi dalam mana-mana nas, ulama ada perincian dalam hal itu. Adapun tidak di sini maksud tak sempurna. La wudu'a liman lam yazkur ismallahu alaihi. Tidak ada wuduk bagi orang yang tidak baca bismillah, maknanya tidak sempurna lah, bukan tidak sah. Nafyun lil kamal. Huna nafyu lil kamal. Di sini adalah penafian kepada kesempurnaan wuduk tu. Pasal apa begitu? Pasal asal-asal penafian ni dia mesti penafian kepada tidak sah, mesti tak sah. Tapi disebabkan nas-nas yang lain yang menunjukkan bahawa tidak ada ataupun tidak wajib bismillah. Banyak wuduk ni tidak diriwayatkan Nabi atau para sahabat membaca bismillah. Kan? Jadi dia kata kalau bismillah ini wajib, mesti ada pada setiap hadis yang menyatakan wuduk. Kita lihat hadis-hadis pasal wuduk, hadis Utsman bin Affan yang saya baca pada tuan-tuan last kuliah hari itu, tak ada bismillah. Kita lihat hadis Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud yang penting juga dalam bab wuduk, tak ada bismillah. Kita lihat hadis Ali bin Abi Talib juga dalam riwayat Abi Dawud, diajar Ibnu Abbas bagaimana nak berwuduk, tak ada bismillah. Sebahagian besar memang tak ada bismillah lah. Jadi dikata nafyun li al-kamal, mana penafian kepada kesempurnaan. Jadi tak wajib lah. Sunnah saja. Jadi yang kata wajib tu hujah dia tak kuat. Baik. Itu bismillah, ya.
Ada hadis yang diriwayatkan, siapa-siapa yang wuduk dia baca bismillah, maka dia berwuduk keseluruhan badannya. Man tawadda'a faqala bismillah fakana tahuran bukan tuhur lain, fakana tuhuran li jami'i badanihi. Wa man tawadda'a wa lam yaqul bismillah kana lahu tuhur lima asaba minal ma, atau kama qala. Jadi Nabi kata siapa yang baca bismillah dia bersuci keseluruhan badannya, siapa yang tak baca bismillah dia hanya bersuci tempat-tempat yang kena air sahaja. Dan hadis ini banyak dinukilkan dalam buku-buku mazhab Syafi'i, especially yang dulu-dulu lah. Bila kita baca hadis itu terselit, biasanya ada. Yang saya baca lah, yang sebelum ni kita tapi hadis itu kata Imam Nawawi tidak sahih. Tapi nak sebagai tambahan lah kepada galakan untuk kita baca bismillah boleh lah, pasal hadis tentang bismillah ni ada yang lain, tapi hak ni jadi tokok tambah boleh. Amat-amat digalakkan kita mengucapkan bismillah. Yang kedua bersiwak. Dah lepas dah bab siwak hari tu, khisalul fitrah, bab fitrah hari tu hak nombor 1 sekali ialah as-siwak. Digalakkan kita bersiwak, dan saya dah sebut tempat-tempat yang digalakkan bersiwak ada 6 atau 7 tempat. Mesti ada hadis Nabi yang sahih. Salah satunya ialah ketika kita berwudu. Laula ana syukka ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salah. Dalam hadis Bukhari Muslim pada Abi Hurairah, Nabi kata kalaulah aku tidak menyusahkan umatku, nescaya aku suruh mereka berwuduk setiap kali. Nescaya aku akan suruh mereka mengucapkan bismillah, bersiwak setiap kali nak semayang. Kalau aku tak susahkan umat aku, Nabi kata, aku akan suruh mereka ni baca bismillah setiap kali nak solat. Dalam riwayat yang lain, dalam Musnad Ahmad juga daripada beliau ada tambahan ma'a kulli wudu, bersama dengan wudu. Jadi siwak ni boleh ketika semayang dan ketika berwudu. Kalau nak bersiwak kedua-duanya pun tidak mengapa. Al-amru wasi'. Hal itu luas. Baik, yang itu saya dah hurai dulu. Jadi siwak ni amat-amat digalakkan semasa kita berwudu. Hatta dalam Sahih Muslim, bila Aisyah ditanya oleh sahabat Nabi SAW ataupun tabi'in yang tanya, bagaimana semayang Nabi SAW especially di tengah malam, maka Aisyah kata, kunna nu'iddu lahu wudu'ahu wa siwakahu fatasawwaka wa tawadda'a. Kami menyediakan kepada Rasulullah SAW pada malam hari akan wuduknya dan siwaknya, lantas dia pun berwuduk dan bersiwak. Jadi siwak ni amat-amat digalakkan. Sementara kalau kita nak semayang berjemaah kan, kalau kita daripada rumah, gosok gigi lah siap-siap. Tapi kalau daripada tempat lain pun boleh. Kayu siwak ada, tanya ya kan? Ada kayu siwak? Minum dulu. Bismillah. As-siwaku mardatul lirabb, matharatul lil fam, mardatul lirabb. Hadis An-Nasa'i juga riwayat Bukhari secara muallaq daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Bersiwak itu menyucikan mulut dan keredaan bagi Tuhan. Apa-apa yang membersihkan mulut kita yaqumu maqamas siwak. Dia mengambil tempat siwak. Tak kira lah gosok gigi dengan berus gigi kan. Zaman berubah, boleh je. Dan ulama moden memang kata gosok gigi dengan ubat gigi, dengan berus gigi, dia yaqumu maqamas siwak. Itulah siwak kan. Hari tu di surau kita ni depan asar ada tazkirah ringkas. Dia kata gosok gigi tak sunnah, sunnah siwak. Saya telinga dah berasap ni, tapi tak apalah ya. Orang tabligh kita faham lah, orang tabligh kan, setengah-setengah tu ilmu tak ada pun, setengah-setengah lah, tidak semua. Dia mempromosikan pakaian sunnah, kita kena pakai jubah, kita kena pakai suban, kita kena siwak guna kayu. Siwak tu dia kata berus gigi tak sunnah. Tak apalah. Okey. Kemudian basuh tangan. Basuh tangan ni amat masyhur sekali. Kerana Nabi SAW memang membasuh tangan ketika berwudu. Dan dalam banyak hadis-hadis yang lain, hadis Osman yang saya baca, banyaklah hadis yang semua menunjukkan ada basuh tangan. Hatta bila Nabi mandi wajib pun Nabi basuh tangan dulu, sebagai mukadimah kepada wudu. Baik.
Kata Aus bin Aus As-Saqafi dalam sebahagian buku sunan lah, dalam Sunan Ahmad kot. Karena Nabi idza tawaddaa istaukafa salasan. Nabi bila berwuduk dia membasuh kedua tangannya. Istaukafa salasan. Istaukafa ni membasuh kedua tangannya. Malah Nabi memang menyuruh sungguh-sungguh kita basuh tangan, especially bila kita bangun tidur. Jangan terus mencelup tangan ke dalam bekas. Iza stayqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Hadis riwayat al-Imam Bukhari atau Muslim, ataupun kedua-duanya daripada Abi Hurairah. Tak silap dua-dua, Bukhari Muslim, wallahu taala alam. Saya confuse sikit kalau Bukhari Muslim. Dan bukan kita saja. Bila kita baca tafsir Ibnu Katsir sendiri pun kadang-kadang dia kata hadis ni adalah Sahih Bukhari, tapi tahqiq kat bawah kata aku dah check dalam Sahih Bukhari tak ada, yang ada dalam Sahih Muslim. Kan? Ulama besar pun confuse juga. Yang ada tak ada dalam Sahih Bukhari dia kata ada. Padahal duduklah Sahih Muslim. Pasal dia Sahih Bukhari Muslim ni macam adik-beradik kembar kan. Jadi kalau kita tak confirm, kita kata macam tu, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari atau Muslim. Bukhari atau Muslim. Kecuali kalau kita confirm lah. Macam hadis Nabi lah, bila kita baca confirm itu lafaznya, ataupun mungkin ada beza lafaz tapi kita yakin inilah hadisnya, kita tak perlulah kata au kama qala. Tapi kalau kita mai ada confuse, kita kata au kama qala. Tak adalah kata asal baca hadis je au kama qala, asal baca hadis je au kama qala. Tak perlu. Kalau dah confirm hadis itu, maka tak perlu lagi. Itu kita belajar ketika masalah hadis. Tapi tidaklah kata berdosa. Tapi nak tengok kearifan seseorang tentang ilmu hadis, ialah macam tu. Ya. Nampak? Mana tadi? Basuh tangan. Nabi kata bila kamu tidur. Hadis ni juga yang menjadi dalil kepada mazhab Syafi'i yang kata air yang tak capai 2 qolah ni ia menajiskan air. Nabi kata bila kamu bangun daripada tidur, jangan terus kamu merendamkan tanganmu ke dalam bekas. Kan? Nak ambil wuduk terus celup tangan. Nabi kata jangan terus rendam tanganmu, celupkan tanganmu ke dalam bekas, kerana kamu tidak tahu di manakah tanganmu berada ketika kamu tidur. Kokok tengah tidur, tengah korek-korek mana-mana kan, pergi celup terus. Jadi Nabi suruh basuh dulu. Nampak? Sebab itu sebagai ulama dia kata wajib basuh tangan, wajib. Dalam mazhab Ahmad umpamanya dia kata wajib lah, especially bila bangun daripada tidur di tengah malam lah. Kalau tidur siang tak apa, contohnya macam tu lah. Ada yang kata wajib ketika bangun daripada tidur siang dan malam. Ada yang kata wajib ketika tidur sahaja. Ada yang kata wajib ketika tidur malam saja. Macam-macam lah pendapat ulama ni. Kalau nak kira banyak macam-macam. Imam Syafi'i sendiri pun tuan-tuan, satu-satu isu mana dia ada satu pendapat, at least two opinions. Dalam worst case scenario sampai 5. Al-Imam Malik rahimahullah dalam bab hukum al-mashu 'alal khuffain, sapu di atas khuf, dia ada 8 pendapat tuan. 8 opinions, 8 pendapat. Sama manusia kan. Macam saya juga, boleh jadi hari ni saya kata macam ni, esok saya kata lagu lain pula. Bila saya dah baca, saya jumpa lagu lain lah. Mungkin ustaz semalam kata lain, minggu lepas kata lain, minggu ni kata lain pula. Dah manusia kan. Habis tu ulama tu bukan manusia, Imam Syafi'i bukan manusia, Imam Malik bukan manusia. That's why ulama ada banyak pendapat kan. Puluhan tahun dia duduk dalam ilmu, dia sentiasa memperbaharui fatwa sejajar dengan ilmu yang dia perbaharui, sama ada dengan dia belajar, dia baca kan? Tu ada seorang hamba Allah Ta'ala bila mengajar di Kota Baru, dia kata kalau bercanggah antara hadis Nabi dengan qaul Imam Syafi'i, kena ikut qaul Imam Syafi'i, dia kata. Pasal Imam Syafi'i ni ulama besar. Kalau begitu, macam mana boleh timbul konsep qaul qadim qaul jadid tu? Pendapat lama, pendapat baru tu. Bukan sebab hadis ke? Jadi bermasalah statement seumpama itu. Tak mungkin berlaku. Nampak? Dan bila kita jawab, kita kata Wahabi pula lah. Kan? Kita bukan jawab, kita pelik lagi. Macam mana boleh jadi macam tu? Saya kata
konsep qaul qadim qaul jadid ni macam mana kita nak faham kalau kita cakap macam tu. Baik, basuh tangan ya. Jadi kita basuhlah tangan sebelum kita atau ketika kita memulakan wudu ya. Berkumur, ustaz dah sebut dulu berkumur ya. Yang disebut sebagai al-madmadah. Berkumur ni al-madmadah. Dan sebenarnya ketika khisalul fitrah dulu pun saya dah hurai pasal al-madmadah sikit sebanyak. Kerana hadis Aisyah dalam Sahih Muslim tentang khisalul fitrah, fitrah manusia ni Nabi sebut 10 kan. Salah satunya adalah al-madmadah. Hujung sekali tu illa wa nasitu al-ashir wa nasitu al-ashirah illa an takuna al-madmadah. Kata periwayat aku lupa yang ke-10 ia adalah madmadah. Madmadah ni maksud berkumur. Berkumur ni fitrah. Maka kita dalam wudu digalakkan untuk kita berkumur, sementara praktikal sunnah Rasulullah dan para sahabat memang berkumur ketika berwudu ya. Dan sebagai ulama mewajibkannya, saya dah sebut dulu last kuliah. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah kata berkumur itu wajib. Dan konteks mazhab Syafi'i di kalangan ashabul wujuh, ulama-ulama Syafi'i yang awal dulu, Al-Imam Abu Thawr tak silap saya juga mengatakan al-madmadah adalah wajib Imam Syafi'i kata tak wajib. Imam Syafi'i kata aku tak dapati orang yang mengatakan wajib hal ehwal madmadah. Sebenarnya ada ulama yang kata wajib berkumur lah ya. Pasal apa dia kata? Kerana kumur ni duduk kat muka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam Sahih Bukhari daripada Laqid bin Saburah, memang Nabi kata idza tawaddata famatmid, bila kamu berwuduk maka berkumurlah. Nabi suruh. Dan arahan asas-asas suruh itu adalah wajib. Dan tidak ada nas yang menunjukkan bahawa berkumur itu tidak wajib. Jadi dia mentarjihkan pendapat bahawa berkumur itu wajib. Sebab itu kalau boleh kita jangan tinggalkan kumur. Setidak-tidaknya ketika membasuh muka, kita basuhlah mulut kita sikit menyucikan mulut kita daripada kotoran. Kerana ada sebahagian ulama yang mewajibkannya. Masuk air ke hidung. Kalau ulama tu kata wajib, kata sunnah, sekadar kata saja, tapi tidak ada huraian, penghujahan, itu lain. Ataupun sekadar pendapat yang dinukilkan oleh orang lain bahawa dia berkata begitu, tapi tak tahu dalil dia apa, hujah dia apa, mungkin kita boleh abaikan ataupun kita boleh pejam sebelah mata lah. Tapi Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, setiap pendapat yang dia utarakan dalam bukunya, especially dalam Nailil Awtar, dia menghuraikan secara ilmiah. Sehingga kalau kita baca buku tu tuan-tuan jadi letih, penat. Terlalu banyak nas daripada hadis Nabi SAW, terlalu banyak pendapat-pendapat para ulama. Dia very comprehensive lah buku itu. Sebab itu kita lihat sebahagian besar fatwa lah, siapa-siapa yang berkecimpung dalam fatwa, dia mesti baca buku Nailil Awtar. Mufti wilayah Dr. Zur pun dalam Irsyadul Fatwa, dalam Al-Hawi fil Fatawi dia tu, memang dia ada nukil juga daripada Asy-Syaukani. Dia seorang ulama yang hebat lah, ulama terkemudian mutaakhirin yang meluas ilmunya dan baik penghujahannya. Dan daripada dia lah kita tahu sebahagian besar mazhab ni lemah, mazhab ni kuat. Pasal tak ramai ulama yang membahaskan sedemikian rupa. Termasuk ulama fiqh sendiri. Kalau kita lihat buku-buku fiqh yang ada, yang dulu baik, yang sekarang baik, tidak seumpama buku yang ditulis oleh beliau. Bukan kita nak rendahkan fuqaha tu, tidak kan. Sebab hukum hakam ni tuan-tuan, tak cukup sekadar kita kata wajib, sunnah, harus, atau apatah lagi semata-mata nak taklid dalam keadaan kita orang panggil kita faqih, kita alim, tapi kita tak menghuraikan benda itu. Jadi kita pun tak puas hati lah macam kita bila kita tahu pendapat ni macam ni. Kita nak tahu juga apa hujahnya, apa dalilnya, apa keterangannya. Kadang-kadang kita tak satisfied lah, tak cukup. Tapi bila kita baca buku beliau, kita amat berpuas hati. Kalau hak ni kata wajib, kita tahu kenapa dia jadi wajib. Sebab sebagai buku fiqh ni, sebab itu kalau kita lihat, saya dulu-dulu saya baca jugalah buku Futuhat Rabbaniyah.
Bukan, Futuhat Rabbaniyah Ibnu Alan. Futuhat Makkiyah, yang dikarang oleh Ibnu Arabi As-Sufi. Al-Imam Muhyiddin, orang panggil kan, Al-Imam Muhyiddin Ibnu Arabi As-Sufi Al-Makki, yang disesatkan oleh ramai jugalah ulama kita, kerana dia ni sufi falsafi. Dia ni walaupun dia diangkat oleh golongan-golongan tasawuf, tarekat, kata hero lah, champion lah, after Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibn Arabi dia ranking nombor 1 lah kan. Saya baca juga buku dia, malah saya ada beli satu buku tapi dah hilang dah buku tu, memang tak ada dalam pasaran. Itulah fiqh Al-Imam Ibn Arabi. Pasal kita belajar masa master dulu fiqh kan, jadi nak tahu pendapat yang pelbagai ni apa gitu gini, saya beli buku tu, saya jumpa tapi hilang dah, saya tak tahu. Sebab dulu buku tu, yalah cerita ni cerita nak 7-8 tahun dulu. Saya ingat tahun 2009 saya beli buku dia. Masa tu mana ada smartphone macam ni kan. Buku lah, kita kilik ke sana kemari. Saya pergi mana-mana mesti bawa buku. Bawa buku lah ni, pasal tak bawa buku. Dan kereta bertimbun buku, tapi nak berjalan dah tak bawa dah, pasal dalam handphone dah ada kan. Jadi buku tu saya bawa entah pergi surau mana, saya pun tak ingat last kuliah mana surau. Saya pun tak ingat mana aku letak, karena saya bawa. Dia buku fiqh Al-Imam Ibn Arabi. Dan bila saya baca buku itu, tahulah saya bahawa Ibn Arabi fiqh dia memang mantap. Tak beza sangat dengan fiqh Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dia memang mujtahid yang tak taklid orang. Dan bila saya buka buku Futuhat Makkiyah itu, saya jumpa satu kalam dia. Apa kata beliau? Dia kata allazi arafa syar'a hum dia kata allazina arafu al-syar'a hum al-muhaddisun la al-fuqaha li'annahum naqalu ara a'immatihim. Dia tulis panjang lah, tapi saya hafal satu tu je, term tu je, clause satu saya hafal. Dia kata orang yang benar-benar tahu syarak ni ialah ahli-ahli hadis, bukan fuqaha. Dia kata macam tu, bukan tuk fiqh. Kerana tuk fiqh ni hanya menukilkan pendapat daripada imam-imam mereka. Kita tahulah, kita duk belajar buku fiqh, duk baca buku fiqh. Memang para fuqaha ni tuan-tuan, kadang-kadang dalam sebahagian tu kita tak berpuas hati dengan penghujahan mereka, kerana mereka terlalu taklid. Kadang-kadang ulama tu kita anggap dia mustahid dah tu, tapi macam tak mustahid pasal taklid. Nukil pendapat sana, nukil pendapat sini. Dia tidak kritis dalam setiap pendapat yang dibawa, walaupun oleh imamnya. Sebab tu saya kagumlah dengan Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kenapa? Kerana dia very kritis. Dia tak semata-mata taklid. Jaranglah nak jumpa tuk fiqh yang macam dia. Susah. Ulama ni sepatutnya bila dia dah taraf mujtahid, dia kena kritis lah kan, dengan dalil-dalilnya pompang. Kita baca macam Syaukani, macam Ibn Taimiyah, baru kita puas hati. Bila kita baca, kita puas hati. Tapi tak dinafikan lah ya. Sebab tu Ibn Arabi kata, hak tahu syarak ni ahli hadis, bukan ahli fiqh. Sebab ahli fiqh ni banyak nukil. Memang ahli fiqh banyak nukil. Wallahu ta'ala alam lah. Baik. Mana tadi? Berkumur tadi kan. Jadi dia kata berkumur wajib dengan hujahan-hujahan beliau. Sebab tu orang yang taklid mazhab ni tak suka buku Syaukani, buku Ibn Taimiyah lagi dia tak suka. Pasal kan pendapat tu dhaif, pendapat ni dhaif, tak sukalah dia kan. Kadang-kadang bila kita kata pendapat ni dhaif, dia kata lawan mujtahid pula. Ingat-ingat Imam Syafi'i lahir-lahir terus jadi mujtahid ke? Imam Nawawi lahir-lahir terus jadi mujtahid ke? Dia melalui proses macam kita juga. Kan? Dia nak jadi mujtahid, dia jadi macam kita dulu. Jadi kalau Imam Syafi'i, Imam Nawawi hidup dalam dunia yang suasana dia macam hari ni, kan? Tu tak boleh, ni tak boleh, dia pun tak jadi mujtahid juga. Kan? Asal keluar pendapat lain sikit, nak lawan ulama. Asal keluar pendapat lain sikit, nak lawan mujtahid. Akhirnya Imam Nawawi pun tak jadi mujtahid. Kalau zaman dia macam zaman kita hari ni lah, kan? Tunjuk pandai sikit, nak tunjuk pandai dia kata. Cakap sikit tunjuk pandai, bukan nak tunjuk pandai kan. Dan kita banyak baca pada mereka.
Contohlah. Kan? Ya. Baik. Masuk air ke hidung, saya dah hurai hari tu. Sekalikan dengan berkomuk, itu lebih baik. Cuma saya terlupa hari tu tentang bukan basuh hidung, tu basuh kepala. Ada nak tanya pasal basuh hidung. Saya dah hurai hari tu ya. Beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ada hadis yang paling top yang mensekalikan basuh hidung dengan mulut ni, hadis Abdullah bin Zaid. Di mana Nabi membasuhnya. Dan saya dah sebut muktamad mazhab Syafi'i ada dua, mensekalikan dan mengasing-asingkan. Melebihkan air basuhan muka. Dulu pun saya ada sentuh. Sebagian kufik tuan-tuan dia menggalakkan setelah kita membasuh muka dituangkan sedikit air di atas muka kita. Kerana ada hadis yang menunjukkan sedemikian. Mana kita dah basuh muka tu, basuhan yang ketiga kita lebihkan air ke muka kita sehingga mengalir. Mana kita basuh sekali basuh, dua kali basuh, yang ketiga kita lebihkan air sehingga air itu mengalir. Nampak? Kerana Ali bin Abi Talib bila dia berwuduk, dia melebihkan basuhan muka berbanding yang lain. Sebab itu ada buku fiqh yang kata al-mubalaghah fi ghuslil wajhi sunnah. Berlebih-lebihan dalam membasuh muka ini sunnah. Ada dua tempat yang boleh kita lebih sikit lah. Pertama ialah ketika kita memasukkan air ke dalam hidung. Pasal Nabi kata wabalik fil istinsyaq illa an takuna sa'iman. Hadis itu masyhur lah. Hadis Abi Dawud dan selainnya daripada siapa tu? Laqit bin Sabrah. Nabi kata asbighul wudu wa khallil bainal asabi' wa balik fil istinsyaq illa an takuna sa'iman. Nabi kata sempurnakan wudu, sela-selakan janggutmu dan berlebih-lebihanlah dalam memasukkan air ke dalam hidung kecuali jika kamu berpuasa. Mana kalau kita tak puasa, air masuklah hidung, masuk bagi lebih ke dalam, berlebih-lebihan bila membasuh hidung, supaya hidung kita ni bersih. Sementara bila kita tidur malam, hidung kita ni jadi tempat tinggal syaitan. Kan? Nabi kata fa inna syaitan yabitu ala khayshumi. Bila seseorang itu tidur, syaitan tidur di dalam rongga hidungnya. Jadi kena basuh hidung dan berlebihan. Satu lagi basuh muka. Di atas hadis Ali bin Abi Talib, setelah dia berwuduk, macam mana nas tu saya lupa, lama tak baca. Summa akhazal ma' bi yadayhi faghasal fasakka bihima wajhahu wa alqama bihima wa alqama bi ibhamaihi ma aqbal min uzunaihi. Summa akhadha kaffa mimma summa akhadha kaffa mimma fa arsala ala nasiyatihi hatta tasilu ala wajhi atau kama qala. Itulah hadis dia. Ali bin Abi Talib bila dia berwuduk, satu-satulah dia basuh muka, dia basuh tangan dulu, dia masuk air ke hidung, komo apa semua. Kemudian dia sebut cerita dia nak ajar Ibn Abbas wuduk. Kemudian dia berwuduklah macam Nabi wuduk. Salah satunya dia basuh muka, kemudian dia membasuh muka dengan bersungguh-sungguh, mana dengan menekan-nekankan wajahnya, dan dia melalukan tangannya ke belakang hingga terkena jari dia ni kena kat telinga dia lah. Kemudian dia mengambil air, lantas dia mencurahkan ke atas mukanya hingga mengalir ke bawah janggutnya. Mana after dia dah basuh 3 kali, dia ambil satu genggam air, kemudian dia melalukan di atas mukanya. Jadi masukkan air ke dalam hidung boleh berlebih-lebihan, mana boleh lebihkan sikit supaya bersih hidung kita. Dan yang kedua ialah ketika membasuh muka, di mana bila kita dah basuh muka 3 kali, kita lalukan air ke atas muka kita. Nampak? Dan kita basuh muka ni, dia basuh dengan kuat lah. Fasakka bihima wajhahu, maksudnya dia membasuh mukanya dengan kuat. Baik. Saya masuk juga dalam nota ni, saya ingat saya tak masuk. Kemudian sapu semua kepala. Dulu saya sebut cakap buih kat mulut pula. Kemudian sapu semua kepala. Sapu kepala itu termasuk dalam rukun. Saya dah sebut tentang sapu kepala ni ada 4 cara. Pertama, kita sapu keseluruhan kepala. Betul? Kau dah tak ingat tak? Hadis Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari,
atau Muslim. Nabi depan ke belakang, belakang ke depan, keseluruhan kepalanya. Yang kedua, Nabi basuh daripada atas turun ke bawah, daripada nasiyah. Nasiyah ni ubun-ubun lah. Sebenarnya kalau ubun-ubun susah juga pasal orang Melayu bila nasiyah dalam mu'jam dia terjemah ubun-ubun. Masalahnya nasiyah di sisi orang Arab kalau sebut ubun-ubun, orang Melayu atas ni ke mana ubun-ubun? Atas kan? Ni ubun-ubun tengah ke mana? Mana ubun-ubun? Depan ke tengah? Betul lah. Saya duk faham kalau ubun-ubun tengah, lembut sini. Nasiyah ni mungkin diterjemahkan sebagai ubun-ubun, mungkin ni pun bahagian ubun-ubun. Nasiyah ni sebenarnya bahagian tengah ke depan. Dia bukan tengah ni, dia depan tengah sini. Ni nasiyah. Jadi hadis Rubaiyah bintu Muawwas, Nabi bila berwuduk dia daripada ubun sini ke tengah ke atas kepala lah, bahagian ubun-ubun ni depan ni lah, sini. Kemudian dia turunkan ke bawah. Yang ketiga ialah sebahagian kepala dan sebahagian imamah serban, songkok atau apa-apa pelapik kepala. Dan keempat hanya sapu di atas pelapik kepala saja. Nampak? Itu saya sebut pada kuliah yang lalu. Kalau hadis sapu depan belakang, belakang depan, hadis Abdullah bin Zaid. Kalau sapu tengah turun, hadis Rubaiyah bintu Muawwiz, Sunan Abi Dawud. Kalau sapu kepala dengan imamah, tu hadis Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah dalam fiqh, especially dalam kitab Taharah, banyak hadis diriwayatkan oleh beliau, hampir ada pada setiap bab. Kita belajar bab dulu ada Mughirah bin Syu'bah, masuk bab wuduk pun dia ada sapu kepala. Esok al-mashu 'ala al-khuffain, sapu di atas stokin khuf, juga hadis daripada beliau. Dan Taharah banyak daripada hadis Mughirah bin Syu'bah. Baik, saya dah sebut tu cara-cara basuh kepala kan, cuma saya tak sentuh 3 kali dengan sekali. Lupa nak sebut. Sebagian besar hadis bila Nabi atau para sahabat cara praktikalnya sapu kepala, majoriti hadis semua in spesifik sekali saja. Hadis Uthman bin Affan yang saya baca dulu sekali saja. Hadis hadis Abi Hurairah juga saya dah baca dulu tentang kesunahan melebih-lebihkan anggota badan dulu kan, saya ada sentuh. Juga sapu kepala sekali. Jadi banyak hadis sapu kepala ni hanya sekali saja. Tapi ada juga hadis sapu kepala 3 kali, tapi sebahagiannya tidak sahih. Kalau sahih sekalipun di atas umum berwuduk 3 kali. Uthman bin Affan dia sebut dalam Sahih Bukhari, kerana Nabi yatawadda salasan. Nabi ni berwuduk 3 kali. Mana semualah. Hadis Ibnu Umar pun sama dalam Musnad Ahmad dan sebagian buku sunan yang lain. Kemudian hadis yang saya baca, hadis A'rabi dulu pun, hadis Abi Daud, bila A'rabi tanya macam mana nak wuduk, fa'arahu salasan. Nabi berwuduk di hadapannya, tunjuk kepada beliau 3 kali. Jadi ada juga hadis 3 kali itu. Sebab itu sebagian ulama kata sunnah 3 kali juga, umpama yang standard dalam mazhab Syafi'i 3 kali. Tapi saya kira majoriti para fuqaha kata sekali saja. Dan itu yang dirajihkan oleh sebagian besar ulama-ulama hadis. Sekali saja. Tapi kalau 3 kali pun tidak salah di atas hadis berkenaan dan di atas pendapat yang dikeluarkan oleh setengah mazhab lah, umpama mazhab Syafi'i. Baik. Jadi boleh sekali, boleh 3 kali. Sebenarnya boleh belaka kan. Al-Imam An-Nawawi sebut dalam Syarah Sahih Muslim, dia kata apa? Dia kata ajma'al muslimuna ala anna al-wajib fi ghuslil a'dha' marratan. Telah ijma'lah seluruh orang Islam bahawa yang wajib dibasuh hanya sekali-sekali. Waja'atil hadis as-sahihah an Rasulillah bi ghuslil a'dha' marratan wa ba'daha marratain wa ba'daha marrah. Tapi ada hadis yang Nabi wudu sebahagian anggota 3 kali, sebahagian 2 kali. Mungkin separuh anggota Nabi wuduk 3 kali, separuh dia wuduk 2 kali. Ada sebahagian pula Imam Nawawi kata Nabi wuduk sebahagian 3 kali, sebahagian sekali. Mungkin ada sebahagian Nabi wuduk sekali saja, tapi sebahagian anggota lagi Nabi wuduk. Jadi banyak hadis. Fakhtilafu zalika dalilun 'alal jawaz. Jadi nah yang banyak ni menunjukkan bahawa harus. Bukan kata kalau kita sekali berlaku. Kalau 3 kali berlaku, tak begitu. Boleh jadi kita basuh tangan 3 kali, kita koma 2 kali. Boleh jadi kita masuk hidung 3 kali, kita basuh muka 2 kali. Tak makruh insya-Allah taala. Tapi dia kata kat ujung,
As-salas huwal kamal wal marratu tujzi. Yang sempurna ialah 3 kali, sekali adalah yang paling kurang. Nak buat. Jadi al-amru wasi', dalam hal ini dia luas. Tapi sebaik-baik kita berwuduk lah 3 kali. Ali bin Abi Talib dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi dalam Syarh Ma'anil Asar, dia wuduk sekali saja, itu pun yang wajib saja. Dan dia kata bila dia ditanya, dia kata aku belum berhadas lagi. Dia ada wuduk lagi. Dia wuduk lagi tajdid. Tapi dia tajdid hak basic-basic saja. Dan sekali saja. Kan? Nampak? Jadi tak ada syarat kita wuduk 3 time all the time. 3 kali setiap masa. Dan tak ada syarat juga ataupun jangan pula sekali sepanjang masa. Most of the time, banyak masa kita 3 kali. Tapi sekali-sekala kita buat secara bertukar ganti pun tidak ada masalah. Hatta Al-Imam Ibn Hajar dalam Fatwa Hadisiyah, dia ada menyebut tentang was-was, macam mana nak menghilangkan was-was. Ini cerita lama ni tuan-tuan, tahun 2002 lagi. Cerita pasal was-was wuduk ni, saya pun was-was dulu tuan-tuan, ambil wuduk. Allah, was-was saya dulu, was-was sungguh. Masa saya hujung-hujung nak pergi belajar degree tahun 2002. Sampai saya dulu kalau wuduk di tempat kerja, saya bos tanya, pasal apa basah kuyuk depan sinki ni? Depan sinki tu ada macam kapet basah. Memang saya wuduk gitu. Bila saya terbaca fatwa Al-Imam Ibn Hajar dalam Fatwa Hadisiyah, dan dulu ada seorang ustazah Nur Isfadiyah dalam Cinta Ilmu, dia ada sebut juga benda tu. Di mana dia menyarankan supaya orang was-was ni wuduk sekali dah. Wuduk sekali dah. Saya pun try buat. Hilang tu was-was. Memang betul. Jadi praktikal Rasulullah SAW sekali, 2 kali, 3 kali, dalam setengah-setengah keadaan ada kepentingan. Wuduk sekali dah, jangan fikir lagi. Wuduk sekali dah, jangan fikir lagi. Hilang tunggu was-was. Memang betul lah. Kalau 3 kali sampai sudah was-was. Hak 3 kali jadi 4 kali, jadi 5 kali. Cuba buat sekali, jangan fikir lagi. Wuduk sekali, jangan fikir lagi. Tapi janganlah sekali sampai sudah. Kan? Bila dah hilang was-was, 2 kali, 3 kali, alhamdulillah. Dah 20 tahun hari ni saya tak ada was-was lagi. Tak ada was-was dah. Kan? Isyak dah. Berhentilah isyak ni. Nak pergi habis ni. Basuh telinga sama juga. Hadis yang paling masyhur ialah hadis Ibnu Abbas, di mana Nabi SAW bila berwuduk, masaha wajahu wa uzunaihi zahirahuma wa batinahuma, antara dalam sunat Ibnu Majah. Kata Ibnu Abbas, Nabi bila berwuduk, Nabi membasuh mukanya terus membasuh telinganya. Sebab itu kata al-Imam siapa nama tu, al-Imam Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Orang belajar fiqh kalau tak baca Zadul Ma'ad, batu hak fiqh sempit tu, kadang-kadang dia tak baca buku-buku seumpama ini. Nailil Autar Asy-Syaukani pun tak baca. Tak belajar tu mungkin susah lah, pasal tak diajar buku tu, kita kena baca. Buku Zadul Ma'ad Al-Imam Ibn Qayyim is such a great book, buku yang berkualiti sekali. Al-Muhalla Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi yang dipuji oleh Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, dia ulama besar mazhab Syafi'i, tapi memuji buku Al-Muhalla Ibn Hazm Al-Andalusi. Ini satu buku yang bagus. Kata Imam Ibn Qayyim, lam yathbut anna Nabi akhadha lahuma ma'an jadida. Tak ada hadis sahih Nabi basuh telinga dengan basuhan yang asing. Tak ada hadis yang sahih katanya. Wallahu ta'ala alam. Dikatakan ada hadis sahih jugalah, hatta dalam mazhab Syafi'i disunahkan kita ambil air yang baru. Kerana ada juga hadis yang tidak marfu' lah, mana bukan hadis perbuatan Nabi tapi perbuatan Ibnu Umar, yang juga diriwayatkan dalam sebahagian buku sunan, buku musannaf atau seumpamanya. Ada hadis Ibnu Umar bila dia berwuduk dia ambil air yang baru. Perbuatan para sahabat boleh dianggap sebagai sunnah dan boleh diikuti. Jadi sebab itu dia distandardkan. Tapi
wallahu ta'ala alam, jika kita belajar fiqh secara meluas, basuh muka dengan telinga secara bersekali itu lebih baik. Sementara dalam sunnah Abi Dawud daripada Abdullah bin Zaid, memang terang-terang Nabi kata al-uzunan minar ra'si, telinga adalah sebahagian daripada muka. Sebab itu bila kita basuh muka sekali dengan telinga. Dan hadis Ali bin Abi Talib yang saya baca tadi pun, dia basuh muka secara berlebihan, kemudian dia kena telinga dia, sekali dengan telinga. Jadi itu lebih baik. Tapi nak asing-asing tak salah, ada hadisnya, walaupun dia tidak marfu', mauquf, perbuatan para sahabat, dan distandarkan dalam sebahagian mazhab lah, mazhab Syafi'i. Jadi al-amru wasi'. Dalam hal ini tidak ada masalah sama sekali. Dan akhir sekali meniga-niga. Akhir sekali apa ada lagi tu? Last lah ya. Ni next. Meniga-niga maksudnya kita buat 3 kali. Kerana Nabi yuhibbut bukan, itu kanan. Meniga-niga ni maksud tathlith. Mana bila kita berwuduk disunatkan kita 3 kali. Saya dah baca tadi komentar Al-Imam An-Nawawi, dan hadis dia, hadis Osman yang saya baca tadi, Nabi berwuduk 3 kali, tawaddu' an-Nabi salasan. Dan memang hadis yang kita baca macam hadis Osman, cara wuduk Nabi tu memang dia basuh 3 kali, melainkan kepala saja 1 kali. Maka saya nak kata sepakat, Allah Ta'ala alam lah, tapi setahu saya rasa sepakat lah ulama, meniga-niga dalam wuduk itu adalah sunnah. Ya, sepakat. Ulama sepakat meniga-niga dalam wuduk itu sunnah, tapi yang dia tak sepakat basuh kepala saja. Adakah disunahkan 3 kali? Adakah disunahkan sekali? Nampak? Dan yang ujung-ujung tu nanti kita sambung next kuliah lah. Ingat boleh habis dah malam ni. Tak habis juga sunnah wuduk. Ada soalan? Simple question, simple answer. Oh, saya cakap basuh ke muka kan? Oh, tersilap tu. Saya baca hadis Ibnu Abbas tadi, kepala. Masahan Nabi ra'sahu wa uzunaihi zahirahuma wa batinahuma. Hadis tu saya baca betul dah. Terjemahan saya salah. Sapu kepala lagi sebut basuh muka. Dak. Nabi membasuh Nabi basuh kepalanya dan telinganya. Hadis Ali bin Abi Talib, bila dia basuh muka, dia basuh sampai ke telinga. Itu italatul ghurrah, melebih-lebih dalam had muka, bukan telinga sekali dengan muka. Telinga sebahagian kepala. Sorry, tersilap. Tersilap terjemahan. Jadi bila kita basuh kepala, sekali dengan telinga. Bukan basuh muka sekali dengan telinga. Basuh muka sekali dengan telinga itu bukan basuh telinga yang tadi. Itu kalau kita macam Ali bin Abi Talib, bila dia basuh muka dia lebihkan kepala, basuh lebih sampai telinga, itu di bawah prinsip italatul ghurrah, mana melebih-lebih lebih sedikit dalam anggota wudu. Dia sunat hak selepas ni. Tapi dulu saya pernah sentuh lah. Ustaz je tegur, hak lain tak tegur belaka. Basuh muka, telinga sekali dengan muka, dah telinga sekali dengan kepala. Tersasul. Orang Arab kata sabkul lisan. Itu biasalah. Jadi saya rasa setakat itu dulu, insya-Allah taala. Next nanti kita akan sambung sunat-sunat wuduk yang last lah ya. Aku liqul hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafarah dan surah Al-Asr.